Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama lagi di dalam Borak Sekejap yang disiapkan di Pahang Media. Dan pada setiap minggu kami membawakan tetamu jemputan yang menarik bagi membincangkan isu-isu dan juga topik-topik tertentu. Dan pada minggu ini kami berkesempatan mengalu-alukan Esko Kerajaan Pahang, iaitu Esko Perpaduan Pelancongan dan Kebudayaan Negeri Pahang yang berhormat Cik Leong Yuman. Apa khabar YB? Hey, salam sejahtera, selamat petang. Terima kasih untuk sesi ini Borak Sekejap. Dan terima kasih juga sebenarnya untuk YB. Kami tahu jadual YB padat, tapi berkesempatan juga meluangkan sedikit masa. Thank you very much. Dan YB, kita nak tanya dah hampir setahun. YB menggalas tanggungjawab sebagai Exco Perpaduan Kesenian dan juga Kebudayaan Pelancongan Negeri Pahang ni. Jadi kita nak tahulah apa sebenarnya selepas hampir setahun ni, apa sebenarnya yang YB nampak peranan YB dan juga cabaran YB dalam tempoh setahun tu. Mungkin YB boleh kongsikan. Saya memegang jawatan ini mulai Disember tahun lepas. Jadi memang hampir setahun. Jadi pada permulaannya apabila saya pegang portfolio ini memang rasa stres dan tekanan sebab memang saya baru sebagai Esko Kerajaan dan juga baru dalam industri pelancongan. Saya rasa portfolio saya perpaduan pelancongan dan kebudayaan, tapi saya nampak pelancongan dan kebudayaan itu lebih berat sebab pelancongan dia merupakan penyumbang ekonomi, salah satu penyumbang ekonomi utama untuk negeri Pahang. Dan saya berasa bersyukur kerana negeri Pahang kita ada tempat-tempat pelancongan yang sedia ada yang sudah cukup mature. Betul. Yang memang terkenal bukan sahaja dalam negara tapi di arena antarabangsa. Jadi sebagai contoh, kita ada Pulau Tioman, kita ada Cameron Highlands, Genting Highlands, Great Fraser, Taman Negara. Dan juga produk-produk pelancongan lain. Sebagai contoh pantai-pantai kita yang cantik dan indah. Jadi bagi saya rasa saya rezeki kerana Pahang sedia ada, kita sudah ada tempat pelancongan. Dan cabaran dan peranan saya tetapkan untuk pelancongan di negeri Pahang, saya tetapkan hala tuju saya dalam singkatan TEMU, TEMU. Ini adalah apa yang saya berharap kita boleh capai. Jadi dalam mesyuarat jawatan kuasa pelancongan baru-baru ini, jadi kita tetapkan hala tuju kita TEMU. Jadi apakah maksud TEMU? T maksudnya task, E maksudnya experience, M maksudnya management dan maintenance, dan U maksudnya united. Jadi mungkin saya akan menjelaskan. Jadi T, kita telah menubuhkan beberapa task force untuk mengkaji projek-projek besar yang mungkin akan dijalankan di negeri Pahang bawah portfolio pelancongan. Yang itu belum sampai masa, jadi minta maaf saya tak boleh bongkar rahsia dulu. Lepas tu E adalah experience, di mana trend untuk pelancongan pada masa sekarang bukan sahaja kita sampai satu tempat pelancongan, makan, minum, ambil gambar. Tapi dia melebihkan kita perlu ada pengalaman baru, experience. Jadi kita berharap bahawa untuk pelancongan di negeri Pahang, kita akan melebihkan aktiviti, things to do. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan ada perasan kan, di platform pelancongan kan, dia sekarang lebih kepada fokuskan things to do. What is the things to do in Pahang, di negeri lain. Jadi untuk Pahang kita boleh melebihkan sebab tourism sekarang kan dia adalah model tourism plus, sebagai contoh sport tourism, agri-tourism dan culture tourism. Dan kita berharap bahawa pelancong apabila sampai di Pahang, dia ada aktiviti yang boleh belajar dan dapat pengalaman baru. Dan kita berharap bahawa kita dapat melebihkan things to do, experience di negeri Pahang. Yang M adalah maintenance dan management, di mana produk-produk pelancongan di negeri Pahang kita perlu memberi perhatian supaya dia tidak hilang daya tarikan, supaya pengurusan dia tempat pelancongan dapat mengekalkan kualiti dia. Jadi sebagai contoh infrastruktur, sebagai contoh kemudahan-kemudahan yang sedia ada, kita kena jaga dengan baik. Jadi kita telah ada senarai beberapa tempat pelancongan yang kita perlu memberi fokus supaya infra itu kita terus memantau dan tidak menghampakan pelancong-pelancong yang datang dari jauh. Dan ini adalah salah satu hala tuju kita. Dan U adalah united, di mana kita berharap dalam sektor ini
pihak kerajaan, agensi-agensi dan juga NGO-NGO kita dapat bekerjasama. Jadi sebagai contoh, Tourism Pahang sebagai agensi kerajaan untuk mempromosi. Tapi pada masa yang sama kita ada agensi lain, perhutanan, perhilitan, pertanian, perikatan. Masing-masing ada produk pelancongan ataupun ada potensi untuk membangunkan pelancongan. Dan juga pada masa sama kita berharap kita ada hubungan yang erat, kita mengekalkan silaturahmi kerjasama dan hubungan baik dengan persatuan-persatuan sebagai contoh hotel, pemandu pelancong, tour guide, malim gunung, dan masing-masing dapat memainkan peranan. Jadi sebagai contoh, sekiranya ada satu event, acara, bukan sahaja penganjur acara yang akan mempromosikan event itu, tetapi pada masa sama semua dalam sektor ini kita membantu. Jadi kita berkongsi apa yang kita ada. Kita berkongsi sumber dengan less budget tapi big impact. Ya. Betul. Dan macam YB cakap lah, pelancongan dekat, kita memberi penekanan kepada pelancongan di Pahang sebab kita ada berbagai tempat menarik di Pahang. Ada tanah tinggi, ada pantai, ada kawasan landai dan kita lihat lepas COVID lah, COVID-19 ni nampak pertumbuhan pelancongan di Pahang ni sangat agresif lah, sangat bertambah dan macam YB cakap juga tadi, ia merupakan antara penyumbang kepada pendapatan ataupun kutipan hasil di Pahang ni. Jadi mungkin YB boleh jelaskan lah antara produk, sebab kita dah ada macam Taman Negara, kita ada luncur air ataupun surfing, kanu antarabangsa, dan weekend ni, hujung minggu ni kita ada festival kopi di Pahang. Dan katanya di Bukit Fraser pun kita ada Little England. Jadi mungkin YB boleh ulas sikit tentang pelancongan-pelancongan, banyak produk-produk baru di Pahang. Betul. Sebab salah satu usaha untuk membangunkan sektor pelancongan adalah dengan melalui penganjuran acara. Jadi tahun ini memang kita ada penganjuran banyak acara yang bertaraf antarabangsa dan juga bertaraf kebangsaan di negeri Pahang. Jadi kalau kita merujuk kepada kalender acara pelancongan negeri Pahang, pada tahun ini sahaja kita ada melebihi 23 acara bertaraf antarabangsa. Yang akan datang hujung minggu ini adalah Healing Camp di Bukit Fraser dan juga Pesta Kopi di Kuantan, dan dialu-alukan ramai hadir bersama. Dan satu berita baik untuk berkongsi adalah kalau kita merujuk kepada statistik daripada Tourism Malaysia pada bulan Januari hingga bulan Jun tahun ini, jadi Pahang mencapai rekod yang paling tinggi dari segi AOR, iaitu average occupancy rate, iaitu di kadar menduduki hotel di Malaysia, Pahang number 1. Ya, kita telah mencapai 73%. Jadi ini memang sesuatu yang merangsangkan dan menggalakkan. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang membantu untuk mempromosikan tempat-tempat pelancongan. Jadi untuk tahun ini, kalau kita rujuk statistik tahun ini kan, tempat-tempat pelancongan yang dapat sambutan yang ramai, yang banyak adalah antaranya Taman Negara, kalau Kuantan, Cameron Highlands, Genting Highlands, Tioman. Ini adalah antara beberapa produk signature kita. Ya. Dan menjadi tumpuan sebenarnya. Ya, menjadi tumpuan, betul. Tapi tidak lupa juga kita ada produk-produk baru yang kita memang berusaha untuk membangunkan, sebagai contoh Merapu di Lipis, dan Lipis baru-baru ini diiktiraf sebagai Lipis Geopark. Ini memang sesuatu yang merangsangkan. Okey YB, baru-baru ni ada berlangsung Festival Warisan dan Pelancongan Lintasan Budaya Melaka Pahang 2023 yang berlangsung di Melaka. Jadi mungkin YB boleh kongsi tujuan festival ni diadakan dan adakah hubungan di antara kedua-dua negeri ini dapat mengukuhkan sektor pelancongan masing-masing? Ya, untuk festival tersebut, festival ini, ianya adalah untuk menjunjung kasih ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Sebelum Tuanku Agong kembali ke Pahang, itu Kerajaan Negeri Melaka ingin merakamkan penghargaan dan hasrat untuk menjunjung kasih Tuanku atas sumbangan dan usaha Tuanku selama 5 tahun menjawab sebagai Yang di-Pertuan Agong. Jadi kita ada festival ini dan juga kita mengambil kira hubungan sejarah antara
Melaka dengan Pahang yang istimewa. Jadi dengan adanya festival ini, kita ada peluang bagi rakyat Melaka dan Pahang untuk menikmati satu silang budaya, untuk mengenali kesenian dan budaya dan sejarah antara dua negeri ini. Jadi dalam festival ini ada persembahan seni dan budaya dan warisan dari Melaka dan juga dari negeri Pahang. Betul. Dan pada masa itu kita pun membawa makanan-makanan di Pahang untuk memperkenalkan makanan Pahang di Melaka. Sebagai contoh, kita telah bawa patin tempoyak, patin bakar, raja puting dan musang king ke Melaka. Sama-sama rasa, Ya, orang sama-sama kata kita rasa. memperkenalkan budaya, Ya, makanan tradisi betul. kita. Walaupun festival ini diadakan julung kali, tapi untuk masa akan datang kita berharap bahawa festival ini akan diteruskan, dan untuk tahun depan negeri Pahang pula akan menjadi tuan rumah. Aha. Jadi maksudnya tahun depan di Pahang pula kita Di Pahang, pula betul. festival yang sama. Betul. Jadi dijangka kita akan mengadakan festival ini selepas Hari Raya Aidilfitri. Begitu. Dan YB, baru-baru ni masyarakat India baru sahaja meraihkan Deepavali. Dan kita tengok bukan masyarakat India sahaja yang meraihkan Deepavali tu, tapi kaum-kaum lain juga sama-sama memeriahkan sambutan, macam masyarakat Cina, India, Melayu turut sama-sama meraihkan tu. Mungkin YB boleh kongsikan apakah usaha-usaha ataupun komitmen kerajaan negeri sendiri untuk memastikan perpaduan ini terus kukuh, terutama sekali di negeri Pahang. Memang ini adalah satu keistimewaan di Malaysia, di mana bahawa satu masyarakat majmuk, kita meraihkan dan kepelbagaian. Jadi tak kira Melayu, Cina, India, hari raya masing-masing itu kira hari raya kita juga. Jadi bukan sahaja sebagai contoh hari Deepavali, bukan sahaja kawan-kawan Hindu balik kampung, kita sendiri balik kampung berkumpul dengan keluarga dan ambil kesempatan ini untuk bercuti. Jadi keadaan ini kita jarang tengok di negara lain. Dan apabila kita mempromosikan pelancongan di luar negara, kepelbagaian ini adalah satu poin yang sangat penting untuk Malaysia, iaitu Malaysia Truly Asia. Dan kita berharap bahawa mengambil kesempatan ini, rakyat Malaysia dapat saling mengenali apakah maksud hari perayaan ini, saling menghormati. Dalam hari Deepavali, mungkin kawan-kawan Hindu kita akan mungkin ada, sebab saya baca komen di Facebook kan, apa yang saya rasa terharu adalah apabila masa hari Deepavali kita ada mecun-mecun kan, bising. Tapi saya lihat komen dari Melayu, dari Cina, masing-masing menyatakan itu hari besar mereka, kita perlu menghormati. Jadi nanti sampai hari tahun baru Cina, hari kita juga. Nanti lepas tu hari raya Aidilfitri, hari besar untuk kawan-kawan Muslim. Jadi saya rasa ini adalah sesuatu yang sangat cantik, indah, dan kita perlu menghargai dan kita perlu mengekalkan keharmonian ini. Jadi kerajaan negeri Pahang kita memang memberi fokus untuk mengekalkan keharmonian dan perpaduan antara pelbagai kaum. Jadi kita boleh lihat bahawa sempena hari Deepavali ini, Tourism Pahang juga merakamkan mesej Deepavali, dan Yang Amat Berhormat Menteri Besar juga telah menyampaikan greetings, salam kepada kawan-kawan semua, kawan-kawan Hindu, dan isu perpaduan ini memang akan menjadi fokus kerajaan negeri supaya warga-warga negeri Pahang kita terus hidup dalam aman, damai dan harmoni. Kita memfokuskan bersatu padu, bekerjasama antara kaum dan memfokuskan pembangunan negeri. Kita jangan bajir masa kita untuk bising-bising, gaduh-gaduh antara kaum. Ini tidak baik untuk negeri dan negara kita. Dan masa Ramadan hari itu pun kita ada buat program bubuh lambuk. Ya, betul. Yang saya dapat lihat pelbagai kaum sebenarnya datang sesama untuk mengacau bubuh lambuk tu. Betul. Yang itu pun antara program perpaduan betul. juga. Untuk perpaduan tahun ini kita ada beberapa program, sebagai contoh bubuh lambuk yang dirasmikan dan dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar, dan juga sebagai contoh kita ada program gotong royong yang dihadiri oleh semua kaum di satu rumah kebajikan. Tahun ini kita buat di rumah kebajikan warga Emas Sangriang, dan rumah kebajikan warga Sangriang sendiri juga penghuni dia juga terdiri daripada pelbagai kaum juga. Dan juga kita ada program sebagai contoh, kita ada bakul ramah, kita melawat rumah-rumah kebajikan pelbagai kaum, pelbagai bangsa. Baik YB, menerusi Facebook Tourism Pahang,
saya dapat saksikan ada festival kopi Pahang yang kini berlangsung sampai hari Ahad di Kuantan. Mungkin YB boleh war-warkan kepada orang Pahang, kepada pelancong-pelancong dari luar, inilah masanya. Okey. Ya, untuk pesta kopi ini adalah pesta yang diadakan julung kali oleh Tourism Pahang dengan bekerjasama dengan anak-anak muda tempatan dan juga anak-anak muda di luar negeri, dan kita berharap bahawa Pahang juga boleh dijadikan sebagai satu destinasi untuk peminat kopi. Sebab pada awal tahun ini, hasil perbincangan antara saya dengan Tourism Pahang, kita dapati bahawa dalam Malaysia ada ramai peminat kopi. Tapi apabila kita tak ingat nak minum kopi pergi mana, nak cafe hopping pergi mana, biasanya Selangor ke Penang. Ada juga kawan saya, dia sanggup pergi sampai Thailand dan Vietnam. Jadi saya pun fikir, Pahang pula macam mana? Sebab Pahang kita ada ramai juga anak muda yang memang mengendalikan kafe yang berkualiti dan sedap dan juga kreatif. Jadi kita perlu membantu anak-anak muda kita di Pahang supaya mereka boleh dinampak bukan sahaja orang Kuantan, orang tempatan, tapi juga peminat kopi di seluruh negara. Jadi dengan ini kita menganjurkan pesta kopi. Dan kita berharap bahawa semua datang sekali untuk menyokong anak-anak muda kita, dan juga semua datang sekali untuk menikmati kopi-kopi yang memang berkualiti dan sedap, bukan sahaja daripada Pahang dan juga daripada seluruh Malaysia. Jadi boleh datang beramai-ramai. Lokasinya adalah di Oak Garage Cafe, Jalan Haji Junid, Kuantan. Bangunan gudang beras lama. Mungkin orang Pahang tahulah, familiar, tetapi bagi orang luar bolehlah kita buka location untuk ke kawasan Carnival Festival ini. Betul. Dan YB, soalan saya yang terakhir, mudah sahaja, apakah harapan dan juga sasaran YB bagi memastikan tanggungjawab yang YB galas ini dapat memberikan impak yang besar atau manfaat kepada rakyat, khususnya di Pahang ini sendiri? Soalan yang senang tapi rasa berat. Bagi saya, setkan, sebab tempoh kita sebagai Exco adalah 5 tahun. Jadi kita berharap bahawa dalam tempoh kita menjawat portfolio ini, kita dapat meneruskan kegemilangan dan kecemerlangan prestasi di negeri Pahang, tapi pada masa yang sama kita dapat membawa sesuatu yang baru. Dan kita boleh, yang penting kita berharap bahawa kita boleh menggalakkan anak-anak muda Pahang dan warga Pahang, baik mereka dapat kerjaya ataupun peluang yang baik di negeri Pahang. Janganlah Pahang sebagai satu negeri untuk ekspor talent ke luar negara ataupun kota raya. Pahang ada potensi dijadikan sebagai satu tempat untuk menarik dan mengekalkan talent kita di negeri Pahang untuk pelbagai sektor. Bukan sahaja sektor pelancongan, tapi banyak sektor lagi. Jadi pelancongan ini dia bukan stand alone, tapi pelancongan dia boleh bekerja sama dengan semua sektor. Jadi everything is about tourism. Jadi kita berharap bahawa kita dapat juga mengeratkan lagi connection kita, hubungan kita dengan pelbagai agensi kerajaan, dan kita mengalu-alukan supaya agensi-agensi kerajaan dapat kita bekerjasama dengan baik untuk ada produk-produk baru yang kreatif, yang melebihkan aktiviti things to do in Pahang. Dan pada masa yang sama, kita berharap bahawa kita dapat sokongan kuat daripada pemain industri, travel agent, media dan hotels, tour guide. Kita berusaha untuk menjadikan Pahang terus maju dan menjadikan Pahang terus mengekal ke tempat yang pertama di Malaysia. Baik YB, terima kasih YB di atas kesudian meluangkan masa bersama kami pada petang ini. Semoga urusan YB dipermudahkan. Dan terima kasih kepada anda yang setia menonton Borak Sekejap pada hari ini. Dan jangan lupa tempah hotel anda sekarang. Datanglah jalan-jalan ke Pahang. Banyak tempat pelancongan. Boleh healing di Pahang. Di Pahang banyak kaya dengan alam semula jadi yang sangat cantik dan menarik. Baiklah, terus bersama kami dalam Borak Sekejap pada episod akan datang. Assalamualaikum.